Hai semua, salam sejahtera. Apa khabar semua? Okey, kembali bersama saya dalam siri analisis chart Okey, ini untuk minggu lepas lah. I think minggu lepas atau minggu-minggu lepas lah. Minggu lepas lah yang previously lah. Untuk entry-entry yang fail and juga entry-entry yang jadilah. So, okey, jom kita tengok. Okey, bersama kita Cat JPY Cat JPY. Okey, kenapa saya entry dekat sini? Okey, so tengok belakang. Belakang kita ada previous high ni. Kalau tengok dalam-dalam ni dia ada macam QMTR lah. Ada support. Lepas tu dia buat base, lepas tu dia drop. Dia drop memang dia drop kau-kau ni lah. Dia drop cepat laju lah. Dia drop banyak-banyak lah. Dia tak ada retrace pun. Dia terus drop sampai sini. Lepas tu tengok price action lah. Price action cara dia naik memang dia naik slow. And then of course sampai sini mungkin consider dia dah buat macam nak buat umpan-umpan lah, fake out semua kat sini. Ini semua fake out ni. Okay. So sampai sini tengok belakang dia ada QM level. So actually saja nak masuk lah try kan. Tengok jadi jugalah. So okay, dia ada support. Lepas tu dia ada drop. Dia ada actually ada QM level satu dekat sini. Bukan consider KM level lah. Kalau tengok time frame kecil memang KM level lah. So dia ada macam resistance, lepas tu dia cocok atas, lepas tu dia drop. Dia kira cocok bawah, cocok atas, drop. Dia kalau tengok H4 dia king lah. Dia king. Tapi king ni tak clear sangat. H1 lah tengok king. H1 pun tak clear sangat. Dia ada doji sajalah. Kalau tengok dekat sini dia doji. Kalau yang bawah ni memang tak nampak apa-apa lah. H4 pun tak nampak, M30 pun tak nampak. Ni memang zoom in kecil-kecil, tengoklah dia kalau zoom in M30 nampaklah dia cocok bawah, lepas tu dia cocok atas, lepas tu baru dia draw, lepas tu retrace sikit, dia draw, tak pandang belakang. Kalau M15 ada apa? M15 pun samalah. Cocok bawah, cocok atas, lepas tu dia drop. So boleh tengok try lah, mungkin try boleh entry kat sini kan. So actually letak PO kat sini, price pun datang. Tapi dia datang dia terlebih. Dia instead of dia ambil yang dekat king bawah tu kan tadi kan, dia ambil atas. So tengoklah apa ada kat atas kan. Oh sebenarnya rupanya dekat atas pun ada QM level dekat sini. Apa dia pun sama, dia ada cocok bawah, cocok atas. So dia ambil yang ini pula lah. Kalau ni nak sharp lah, nak sniper. Kalau tidak you ambil kat bawah ni pun boleh dah. Kalau floating, kalau you ambil stop loss sampai atas ni 50 pip lah. Tapi kalau you ambil zone saja kecil sikit lah, dari sini ke sini dalam 26-30 pip macam tu lah. Tapi kalau you letak zone kecil-kecil macam ni, budget nak sniper, I think dah kena lipat dah kalau letak sini. Unless you letak zone ni tapi tinggi sikit, dalam 20 pip, then okay lah. Tapi kalau zone tarik sampai sini, save lagi. Nak lagi save sampai sini lah, tapi sini 50 lebih pip kan. Biasanya sampai sini cukup lah, 30 pip lah, 30 pip cukup. So kalau ambil zone, sebab you tak pasti kan. Kalau tengok dalam ni dia ada dua, dia ada satu dekat sini, ada satu cocok bawah, cocok atas, lepas tu dia baru dia drop. Tu dia retrace, dia drop. Ini pun ada satu cocok bawah, cocok atas, drop. Kalau ikut QMTR, yang bawah ni lagi ni lah, yang biasa bawah ni lah yang masuk kan. Tapi nampak gayanya dia naik lagi sampai QM level atau MPL atau you nak panggil apalah, fake out tengah-tengah ke, MPL ke apa dekat sini. Dia terus naik kat sini. Ni pun samalah, sama macam bawah ni juga, dia ada resistance, lepas tu cocok atas, dia drop. So dia ambil atas ni lah. Kalau you entry atas ni lagilah sniper lah, dapatlah sniper. Entry atas jelas ini lah, dapatlah sniper. Kalau entry bawah pun floating sikit saja, floating dalam 30 pip, 20 lah, tak sampai 20 pip pun. So kalau takut tinggal entry, ambil yang bawah je lah. Lepas tu dah dia pun junam dalam 150 lebih pip. Tapi I rasa I tak hold sampai bawah. I dekat sini dah close dah, I think dekat area dia
kat area ni dah close, tengok nampak ni banyak ni support ni kan, takut dia tak tembus. Dia pun actually retrace sikit saja, lepas tu dia teruskan junam. Tapi I close kat area ni lah kalau tak silap. So kalau dari sini ke sini pun dah dapat dalam 90 pip macam tu. Okey lah, cantik jugalah trade ni. Ni bahaya, tak boleh hold lama-lama juga. Kalau hold lama-lama, dia drop, lepas tu dia jumpa supply zone je kat bawah ni. Dengan ada resistance, ada support resistance, SBR ni support become resistant lah ni. Ni area key level ni bahaya ni. Lepas tu terus dia tendang. Dia naik. Lepas semualah dia break semua ni. Lepas tu sampai atas ni. Atas ni pula tak ada apa-apa nak refer kan. So tak tahulah macam mana nak entry atas ni kan. Rasanya tak boleh, dah tak tahu nak refer apa. Tapi sekarang nampak gayanya dia dah terjun lah. Daily dia dah terjun. So yang ni mungkin boleh entry lagi lah minggu depan kan. Boleh tengok lah mana dia nak pergi ke. Kalau ikut saya, kalau tempat yang cantik dekat area ni lah. Sama jugalah dekat tempat-tempat ni kan. Yang dia dah buat ni fake out R1, R2, lepas tu dia cocok atas. Lepas tu sekarang mungkin dia akan react dekat area ni lah. Tak pastilah, ni kena tengok lah minggu depan kan. Dia punya cara price naik ni pun sekarang dia dah junam. So untuk dia datang balik ke sini, it might take 2-3 hari ke. Ataupun dia tak datang balik pun, dia boleh terus. Sebab sekarang kalau you tengok, dia memang compression lah. Dia memang macam dia dah break. Mungkin dia akan break sampai sini lah. Tapi kalau nak entry lebih cantik, kalau boleh entry retracement dulu baru entry lah. Sebab ni H4 3 candle panjang besar. So dia kemungkinan dia akan retrace sikit lah. Itu tak pasti, itu kena tengok. Tapi kalau nak tunggu retrace, area jauh lah. Paling dekat pun dekat area ni lah, ada drop base drop kan. So tak tahulah, dia mungkin boleh retrace sampai drop base. Tapi drop base drop ni belakang dia tak ada apa-apa. Belakang dia tak ada support ke apa. Dekat support paling dekat sini lah. So tak tahu area ni boleh masuk ke tak lah. Kena tengok area ni ada apa-apa tak kalau tengok. Ada king apa. Dia ada lah king kat sini kan. Yang ni lagi confidence sikit lah sebab dia ada king, cucuk bawah, cucuk atas, lepas tu dia drop. Then belakang dia ada ni lah support. Tapi tak pasti. Dekat sini pun ada satu lagi. Dekat sini pun ada support. Dia tendang, lepas tu dia break. Lepas tu dia cucuk bawah, cucuk atas, dia break. Mungkin sini lagi cantik kot ataupun sini. Tunggulah tengok price action dia gimana kan. Price dia kalau dia buat fake out kat area ni ke, dan cantik lah, boleh try lah. Kalau dia cocok atas, boleh lah tengok dia nak masuk sini ke, nak masuk sini. Ni terpulang lah. Try lah, tengok lah. Kalau sini tak jadi, atas pula lah. Kalau atas pula tak jadi, atas lagi mungkin area dia ni lah. QM level ni kan. Ni QM level high, low, high. Lepas tu dia low. Low dia jauh sangat ni. So, untuk dia retrace balik ke atas ni, jauh sangat. So tak tahulah, boleh try area ni ataupun area ni lah. Ni kena tengok lah minggu depan kan macam mana price dia datang. Okay, so next kita ada GBP CAT. Okay, GBP CAT mana? Okay, GBP CAT entry dekat sini. Sama juga ada QMTR. Tengok H1. Dia ada QMTR, ada support berlambak ni, support. Lepas tu dia ada low lah ni, abaikan dia ada. Tapi dekat sini ada support lebih kurang lah, semua sama baris. Lepas tu lala cantik, dia ada drop cocok bawah, cocok atas drop. Dia ada buat base kat sini. Lepas tu pun ada lah fake out dekat sini. Dia ada buat SR flip fake out. Dia buat macam fake out sikit. Dia buat ni ramai lah sell kat sini kan sebab SPR kan, support become resistant. Dia sell kat sini. Lepas tu terus dia pergi cocok terus atas. So cocok atas. Dia aim area ni lah. Kalau tengok dekat-dekat mungkin dia ada king. Ni memang ada nampak king. Ada dua lah king kat sini kan. Kalau entry kat sini pun selamat lah. Boleh lah kalau letak stop loss atas ni kan. Dalam 30 lebih pip. Okey lah. Tapi nampak kali ni dia ambil stop lah. Dia ambil ni king yang dekat atas. Kalau tengok dalam-dalam pun memang akan entry kat sini lah. Biasanya memang entry kat sini lah. Sebab ni nampak cantik sangat. Kalau takut aim atas nanti takut ni miss pula. Tapi kalau sekarang tengok atas dia buat macam ni lah. Dia buat macam MPL ke apa kan. Dia cocok bawah, cocok atas, lepas tu dekat sini. Dekat dia kalau ni QM kecil, kalau you tengok
M15 sama macam yang tadi biasa-biasa dia buat resistance lepas tu dia cocok atas. So yang sinilah dia ambil, tapi kadang-kadang dia tak sampai sini lah. So terpulang lah, mungkin you letak 2-3 layer ke apa kan. Ambil lah bawah dulu, lepas tu kalau dia naik lagi layer lah lagi satu. Janganlah sampai kau naik sampai sini layer lagi. Kalau dia naik sampai sini rasanya dah tak jadi dah kot. So boleh close lah ni, tapi zone dia sini sajalah. Kalau you nak ni kan, tak nak letak besar-besar punya stop loss. You nak buat cara re-entry kan, bukan tahan stop loss kan. So actually dia dekat area ni dia main, dia ada support, lepas tu dia cocok bawah, cocok atas, drop. Lepas tu dia datang balik. Sebenarnya dia dah, kalau tengok sekarang M5 actually dia dah datang balik dah, dia dah consume dah. So mungkin sebab macam tu dia dah tak valid lah yang ni kan, dia dah datang balik. M5 you nampak dia datang balik lah. Tadi M30 semua tak nampak, mungkin shadow ada lah. So dia ambil atas lagi dekat area dia ni, dekat QM level ni. Consider fake out ataupun QM ataupun MPL lah yang dekat tengah-tengah ni lah. Biasanya kita tengok tengah-tengah ni. Dia macam dia draw, lepas tu dia buat resistance pula. Lepas tu dia tak jadi nak turun lagi, dia cocok atas dulu. Dia cocok atas tu baru dia drop. So marking area-area ni, kalau entry atas ni, dapatlah pucuk. Dapatlah sniper yang you orang nak. Ni memang sniper lah ni kalau macam tu. Memang sniper, tak floating pun. I think floating 0 point berapa pip je. Tapi kalau entry bawah ni pun okey lagi lah. Dalam 13 pip je floating. Lepas tu dia pun junam. Dia sekejap je. Ni pun bahaya. Kalau hold, budget nak hold, nak swing jauh-jauh tak jadi ni. Dia terus cocok ke atas. So yang ni kalau hold dia tak tahu kenapa dekat sini tiba-tiba dia cocok bawah. So dapatlah dalam 160 lebih pip, dan dia naik balik dan dia turun balik. So dalam 130 lebih pip lah kalau you hold sampai sini. Ni pun sebab tak tahu lah belakang ada apa kan. Tak ada apa-apa pun. Dia ni mungkin news ni pasal lah cocok atas, cocok bawah ni semua. And then dia main kat sini. Lama dah dia main. So ni dah tak tahu lah mana direction dia nak pergi. Sekarang dia tengah naik balik. So kalau nak entry juga, ada QM level sini, bolehlah tengok kan, nak entry ke apa. Kalau tapi tak tahulah, mungkin dia sekarang dia nak buat uptrend balik ke kan. So kalau tengok daily pun dia dah retracement dia tak banyak sangat. Biasanya dia dah drop macam ni, dia mungkin akan slowly lah, dia akan naik balik. Cari area ni, ni ada QM level juga. Daily punya QM level besar. So tak tahulah, mungkin dia akan slowly lah dia naik balik. Sementara dia naik tu, mesti adalah buat retrace bawah sikit, naik balik, turun. So yang ni bias is uptrend lah. Tapi kalau you nak catch dia punya downtrend, dia punya retracement, boleh lah. Boleh try lah, tangkap kan dia punya, dia kena masuk lah M30 ke apa, tengok ada apa-apa. Sekarang dia pun naik slow. Dia pun dah sampai ni pun ada SA flip sini. Sini pun ada macam fake out dia buat. So ni next week kena tengok lah. Okay, so Euro JPY entry kat sini. Yang ni lipat Yang ni kena lipat. Yang ni entry kat sini kenapa saya pun kena fikir balik. Apa hal kenapa entry sini Sekejap tengok dulu. Kenapa entry kat mana sini? Asal entry sini. Gila. Ada apa kalau tengok sekarang ada apa? Boleh entry kat sini. Ini dah buat R1, R2. Okay. Tak boleh juga. Tak. Dia dah buat R1, R2. Kenapa entry kat sini Aduh, saya pun tak faham Kenapa Ni bahaya ni tau. Apa hal ni? Gila. Mungkin sebab tengok dia dah macam buat downtrend ke. Lepas tu tapi dia dah buat R1, R2, dia banyak ni, dia dah buat macam fake out ni. Tapi dia fake out pun dia dah tak jadi dah, dia terus cocok atas. Ni tak tahulah kenapa entry ni memang ke laut punya lah analisis. Mungkin dalam M5 ke, tengok M5 punya pasal. Kalau tengok M5 nampak banyak lah, dia macam dia banyak benda-benda dia nak ni kan, boleh tendang kan, dia macam
Boleh nak try macam entry kat sini ke apa. Ni tak tahu lah kenapa, tapi ni kena lipat lah. Ni bodoh sikit punya entry. Okay, tak apa lah, skip lah. Ataupun tengok kita analysis macam mana dia. Ini 300 lebih pip. Mana dia stop? Jom kita analysis, jom kita tengok kenapa mana dia stop. So, okay, dia dah okay, kita analysis macam ni. Dia buat fake out ke apa. Fake out dia kat sini. Ni ada apa ni kalau dia sama orang. Tak ada apa-apa ni. Dia tak ada SR flip ke apa. Dia fake out seorang-seorang Fake out seorang-seorang. Tapi kalau tengok atas ni, nampak lah. Dah nampak lah KM level. King. Kalau tengok, kita marking dulu lah sini. Kau tak nanti hilang. M30 ada apa? Ni ada lagi. Ni consider ni lah MPL lah. Kecil-kecil tak nampak. M50 mungkin nampak kot. M50 ada lah. Dia buat resistance. Lepas tu cocok atas, dia drop. Tapi ni pun dia macam boleh lah try entry kan dekat area ni kan. Kalau time tu nampak macam ni dia sebab ni okey, ni bearish engulfing Bearish engulfing yang kuat juga dia makan terus dia makan habis-habis. So bearish engulfing ni lepas tu dia ada buat fake out. Dia consider kecil punya fake out lah. M5 mungkin nampak kot fake out. Dia naik balik, lepas tu dia turun sikit tinggal shadow, lepas tu dia cocok atas, lepas tu dia drop. So mungkin sini kot, tengok kena tak? Kena tapi tak ada sniper lah kan. Dia ni lebih so yang ni bahaya juga kalau letak stop loss dah kena dah. Dia tinggal mungkin dia ambil QL level yang belakang-belakang ni terus Yang ni pun QL level juga. Kalau you tengok betul-betul dia QM dia high, low, high dia sikit lah. Dia memang sikit je lah. Dia high, lepas tu dia low dia gila main low lah. Jauh dia pergi. So kalau macam ni dapat lah. Siapa akan fikir kan. Tapi kalau you memang betul-betul nak sangat sniper punya entry. Ni you boleh terus lah ambil dekat shadow atasnya. Yang QM level, shadow QM level ni kan. High, low, high, low. Lepas tu barulah you nak, baru happy lah dapat kan. Pucuk-pucuk ni tak tahulah kena ke tak kan. Bahaya lah nak sniper tak payahlah. Kalau nampak benda-benda ni, ambil king je lah cukup kan. Pun dah cukup cari makan lah. Ini pun king. Kalau nak dekat-dekat sikit lagi, ni pun dah, kalau nak ambil shadow atas lah. Tapi ni pun dah cantik dah actually dah. Kalau bagi saya entry, I cari entry macam ni lah. Ataupun terus drop base drop pun ada juga. Boleh juga entry drop base drop kan. Sini juga. Kadang-kadang dia tak sampai nanti miss pula entry. Nanti miss sakit hati pula. Tak kena kan. So dekat area ni pun boleh. Tak payahlah nak sniper sangat. Tapi jauh jugalah 45 pip kan. Dekat, kalau entry sini tadi floating pun dalam 30 lebih pip okey lah, tak ada besar sangat. Tapi tengoklah dia punya result lumayan. Sampai sini dia floating 20-30 pip, lepas tu dia drop. Sampai sini kalau you close dah berapa 180 pip satu hari punya kerja ni. Satu hari Satu hari dia terus draw 100. Kalau close ni satu, kalau you sabar tunggu besok dia retrace balik, turun dia buat flat lagi, nampak flat compression ataupun flat. Lepas tu dia tak tahulah jumpa KMTR ke apa kan sini kan. Lepas tu dia continue bam 330 pip. Ini miss Kenapa boleh miss kat sini? Pergi entry kat bawah ni pula doi. Macam mana boleh miss Ni kalau nampak dia dah price macam ni datang ni pun tak boleh confirm sangat lah sebab dia fake out dia tak berapa nak fake out kan. Dia kalau SR flip dia tak kena pula, dia tak ada tempat SR flip, dia macam tak tahulah entry je lah kan. Dia tak ada SOP dia tak betul. SOP dia tak kena tapi jadi jugalah. Mana dia punya fake out kalau tengok ni fake out dia kat bawah ni tapi kalau bawah ni dia tak ada benda lah, fake out dia tak clear lah dia punya fake out, tapi kalau entry lumayan lah. Jauh lah dia pergi. Okay, next.
Segala JPY kena lipat lah I think. AUD JPY masuk sini. Sama juga QM level tengah-tengah ni. Dia pergi dekat sini lah. Ni pun kena lipat kalau sempat close. Dapatlah dalam berapa? Dalam biasanya 40 lebih pip ni tak cukup lah kan. Biasanya aim at least 60-70 pip lah. Kalau nak bagus 100 lebih macam tu lah pip. Ni baru dia drop, retrace balik dalam 45 pip macam tu. So biasanya tak akan close lah. Ni pun I think TP kat bawah ni kot. Bawah ni dalam 90 lebih pip. Tapi tengok dia tak pergi dia terus naik. Dia follow lah AUD JPY semua kan macam tadi kan. So yang ni entry sebab apa kalau you nak scalping pun dia memang ada fake out semua. Banyak ni fake out semua dekat sini. Kalau you tengok dia memang SOP dia okey lah. SOP dia memang okey. Ni dah ada fake out R1, R2, R3 dia macam buat tak tembus-tembus kan. Semua sell lah yang sell kat sini. Dia pun turun happy lepas tu terus dia cocok atas. Dia cocok laju lah ni dia bukan main satu biji dia terus ni H4 lah. H4 lama jugalah dia cocok kan. Tapi dia naik sebatang-sebatang macam ni. Sampai sini dia tinggal shadow, dia datang lagi retest. Ni 4 jam 4 hour kan. Ni memang H4 memang lama lah. So dia bahaya sikit lah kalau lama-lama ni kan. Tapi kalau ni pun H4 juga. Ini pun datang balik. I think kalau ni King lah. Dia datang ke King lah. Tak kena pun King. So yang ni tak tahu kenapa. Tapi dia naik balik. Dia pun buat H4 pun 2 candle bawah. Ni pun 2 candle bawah. Tapi yang ni boleh junam. Yang ni pula boleh naik atas. So tapi ini based on sini sajalah entry kan. Kalau tengok dalam ni dia samalah. Sama macam tadi lah. Dia ada QM level. Nampak dia ada ni ada MPL ke ada fake up apa. Tengok dia ada resistance. Dia cocok atas. Dia tak jadi. Lepas tu second candle dia terus cocok atas. Lepas tu baru dia drop. So tak tahu kenapa entry kat sini. Ada apa? Mungkin takut tinggal entry kot. So entry kat bawah ni. Ni ada apa? Mungkin ada king ke apa lah. Mungkin ni lah base ke apa kan. Entry kat area base ni lah. Mungkin entry area base ni lah. Takut tinggal entry kan. Tapi nak cantik lagi atas lah tengok. Atas ni nampak dia sama lah. Dia resistant. Lepas tu dia tendang. Lepas tu dia cocok atas. Lepas tu baru dia drop. So kalau entry atas ni lagilah pucuk. Lagi sniper lah. Nak sangat sniper kan. Inilah kalau dapat. Tapi tak adalah. Jauh sangat. Turun dalam. Kalau entry atas sikit dapatlah dalam 60, 50 lebih pip lah. Lepas tu dia naik. Sampai sini. Tapi ini dia lambat lah. Dia main lama tadi. Kalau tengok Euro JPY sebatang kan. Terus cocok atas terus drop. Ini mungkin ada news lah. Tu hari Euro punya apa ECB rate ke apa benda lah. Tapi dia follow lah JPY ni kan. So apa hal ni? Sampai sini. So jom kita tengok. Dia dah buat. Okay ada SR flip ke apa. Ini SR flip ke apa. Consider. Oops. Is it consider SR flip? Ni bukan ni dia. Apa hal ni? Tekan. Ni dia dah actually retest dekat QM ni lah. Nampak? Nampak? Sama juga nampak. Dia ada cocok atas. Dia tinggal resistor. Cocok bawah saja. Lepas tu dia tom. Dia kira MPL lah. MPL ataupun QM level kecil. Ataupun fake out tengah lah. Terpulang you nak panggil apa. Tapi dia benda macam ni lah. Dia buat macam rally base drop. Tapi sebelum ni dia ada buat resistance kat tengah-tengah ni. So ni pun cantik jugalah. Entry ni. Ini confirm dapat lah 70 pip. 240 pip babe. Tapi kalau close kat sini pun dah dapat lah dalam 150 pip. Aduh, kenapa tak nampak? Ni lagi cantik ni fake out tengah-tengah apa? Ada fake out. Jom kita delete benda-benda ni dulu. Ni pun dia dah buat fake out bagi dekat depan mata. Fake out. R1, R2. Lepas tu dia datang balik. Ingat boleh sell kat sini kan. Bom. Terus dia cocok. Lepas tu dia ni sejam. Ni 4 jam jugalah. Sudah lama lah dia main atas ni kan. Lepas tu 4 jam baru dia terjun. So sama kan ni. Ni boleh based on rally base drop. Dekat base ni entry ataupun dekat QM level ataupun fake up tengah ataupun MPL suka hati you nak panggil apa. Bahaya juga kalau naik main sini pun tak tahu kena ke tak. Biasanya sebab sini pun ada bearish engulfing Dia ada bearish engulfing tinggal shadow lepas tu dia drop.
So kalau yang nak sniper nanti marking kat sini tak kena pula nanti. Tak kena. Tengok ni kalau tapi ni H1 lah. H1 pun besar kan. Kalau biasanya kita pakai H4 lah untuk ni kan. H1 ni kalau body kena lah. Tapi biasanya mana you nak tahu nak makin body ke nak makin shadow. Kalau you nak sniper punya kan mentality kan. Kalau you nak ni takut nanti floating lah. So letak shadow. Tengok lalas tak kena. Tapi kalau ambil body perish graphic lepas dia break ni body ni dia kena lah. Tapi bahayalah kalau you nak macam ni kan. Ni memang sniper lah. Tapi mana tahu kan. Tapi kalau bagi saya ambil sebab ni ada king. Ni king belakang tak ada apa-apa. So bahaya kalau tapi nak entry king juga pun boleh juga jadi juga kan. Dalam 30 pip lah. Tapi ini nak budget. Mana tengok ni. Belakang ni lah. Sini lah. Sorry. Okay, so jom kita balik ke area-area ni. So biasanya kalau saya dah ambil tapi dia pun cantik jugalah. Logik jugalah kalau you ambil sini sebab dia ada banyak ni support kan. Lepas tu dia buat resistance dia buat cocok atas. Dia buat main sini lalas dia buat resistance lepas tu dia cocok atas. Last punya ni lah last punya move dia cocok atas lepas tu dia drop. So logik juga kalau you zoom in you nampak ini ada support lah. Tapi terlalu mendalam lah. Tapi ni H1 punya support lah besar juga. So agak valid jugalah. Lepas tu kira dia main lama lah kat sini kan. Dia tak tembus. Lama dia tak tembus. Ni dia naik lah. So tapi kalau bagi saya nak save ke apa. Nampak macam ni cocok bawah cocok atas lah. Ambil je lah base dia ke. Ambil je base. Ataupun kalau ni memang maksimum lah. Takkan lah you nak ambil bawah-bawah ni kan. Ni base dia, rally base. Lepas tu dia ada ni muka. Ataupun paling-paling pun ambil shadow lah. Shadow sebelum dia buat ni kan. Fake out kan. Lagi masuk H1. Ni tak kena juga tau. Bahaya tau. So ambil ni je lah. Body je lah. Jangan nak sniper sangat lah. Nanti tak kena lah. Tak kena. Kalau tak kena dia lipat atas tak apa. Ini tak kena dia junam berapa ratus pip ni. Tadi tengok 200 lebih pip. 240 pip ni. So yang ni pun miss. Tak tahu kenapa boleh miss. Ni pun dah bagi dekat depan-depan lah. Fake R1 tu ni H4 nampak. Dia shadow kalau tengok. Ni ini cantik lah. Ini setup. Memang clear lah. Dia bagi you memang clear. Memang kalau of course kemungkinan akan masuk area ni. Tapi kalau you tengok dia tak sampai 30 pip kan. So tak logik juga. Ni pun dah lebih 30 pip lah. Dalam 60 pip. Tapi nampak macam ni dah memang SOP memang tepat lah. Dia dah ada SR flip kat sini. Dia dah buat SR flip. Dia ada support. Lepas tu dia buat resistance. R1, R2. Okay. Dah complete dah fake out ni. Lepas tu dia naik. Turun. Lepas tu dia terus naik ni. Nampak ni. Sampai sini dia tahan. Ini kalau yang nampak ni mesti. Lepas tu tengok belakang. Cantik punya tempat lagi. Ada resistance. Support. Banyak. Lepas tu lala cocok bawah atas. Ada lagi bearish engulfing. Apa lagi? Balun lah. Kan? Balun lah. Letak lah. Dah start balun sini lah. Jangan. Tapi kalau nak cantik, entry ni lah. Sini. Kena tak? Tak kena. Jangan. Ambil bawah lah. Body kena. Terus sniper. Terus boleh screenshot. Floating berapa pip je. Tak rasa pun. Tak sekejap je floating. 1 jam je. Lepas tu dah retrace balik sikit lah. Lepas tu dia bom. Miss. Lepas tu okay lah. Tak apalah. Cari lagi kan. So kat sini mungkin je kalau dia datang balik. Tapi dia nak datang balik sini memang berhari-hari lah kena tunggu kan. Sebab ni pun berapa hari dia buat ni. 1, 2, 3, 4, 5, 1 minggu.
Tapi masa-masa macam ni pun boleh entry kan. Ni pun jauh kan kalau entry dekat resistance saja. Ni pun mungkin ada king kat sini tau. Kalau tengok betul-betul lah. Kalau you betul-betul study, you boleh cari benda-benda sama. You boleh cari, mungkin dia ada king. Cucuk bawah, cucuk atas, drop. Ni H1, okay. So mungkin you zoom in 30M, 30M15. Dia mungkin ada benda-benda ni lah. Tapi lagi kecil punya version lah. Lagi M5, M15 punya version benda-benda ni tau. So mungkin dekat area ni ada benda tu, so boleh entry juga. Sebab yang ni pun dia dah buat macam ada fake out ni. Adalah consider macam SR Flip lah. Dekat sini ada support, lepas tu ada resistance. So you jangan entry kat sini pula sebab dia dah naik balik. Ni dah kerja dah habis lah. So dia naik. Dia pun react. Dia buat R1 R2 lagi. Dia buat fake out ni. R1 R2, lepas tu dia drop balik sikit. Lepas tu dia tocok atas. So time dia cocok tu, jangan takut, jangan pergi buy pula. Sebab nampak dia cocok ni, dia cocok atas ni, peluang dia time dia cocok ni, carilah belakang ada apa kan. Jangan cocok atas pula, cuak pula nanti, buy. Lepas tu terbuy kat atas ni pula, terbuy kat dekat pucuk pula. So time macam ni kita nak sell tau. Time macam ni dia tengah buat fake out ni. Kalau you nampak chart, you terbuka chart, you ternampak dia laju naik satu batang, 1 jam, satu batang. Lepas tu opportunity ni. Ini memang ada chance ni. Tengok belakang ada apa. Ni kalau belakang memang dia ada ni lah. Ada support. Kalau dia ikut king, kalau entry ikut king ni pun jadi juga. Dah jadi dah. King ni kan. Ini sebelum lah, kira macam ni lah dia tengah datang balik kan. So okay, sebelum ni dah tengok dah. Okay, ada fake out. Nanti R1, R2, okay, dia tembus. Naik. Okay, tengok belakang ada apa. Ada king. Marking lah king dia kan. Ni pun tak zoom in banyak-banyak. Ni just based on king dia, buta-buta macam ni je. Nak saja kan. Tapi kalau nak study lagi, nak pucuk lagi, masuklah M30. Kadang-kadang boleh jadi gila nak pucuk-pucuk ni. Tapi kalau you letak 10 lot, you punya account tinggal 300 je, nak 10 lot, kenalah sebab ni pun 10 lot dah meninggal lah. Ni kalau you account tinggal 300, you boleh letak lah 10 lot. Tak boleh juga. Satu lot kalau 30 pip dah 300 lah, tak boleh lah. Ni kalau satu lot lah. Kalau you account tinggal 300, you nak letak stop loss 30 pip. Satu lot je lah maksimum. Kalau dia lebih 30 pip, meninggal lah account. Ni pasal tu satu lot $300 je tinggal account. Nak balun juga full margin kan. Nak cari juga dia punya ni. Mana ni apa dia punya exact sniper. Okay, try sini. Sebab apa sini? Sebab ada resistance. Lepas tu dia cocok atas, dia drop. Okay, so okay, macam ni dah kecil lah, 20 lebih pip. 20 lebih pip boleh lah masuk 2 lot lah, 1.5 lot lah, $300 kan tinggal. Letaklah 1.5 lot, 20 pip. Boleh tahan lagi kot. Okay. Tengok sniper. Kena tak sniper? Kena juga. Masih kena lagi. Tak sniper sangat tapi kena. Tak puas hati. Nak lagi sniper. Study lagi ada apa dalam ni. Tengok lagi ada apa. Ada ni. Ada belakang ni lah. Tengok ada resistance. Support. KMTR ni support. Masuk lagi. Tak puas hati. Nak tengok juga ada apa. Ni ada bearish engulf. BE merah-merah kecil ni. Okay, BE merah-merah kecil. Kena tak? Okay. BE merah-merah. Terus sniper. Ngam. Sini boleh letak 2 lot lah. Boleh letak 2 lot lah. Sebab ni kan, sniper kan. So, mana dia? Dia BE merah-merah lah. Dia datang sini lah. Sebab apa panggil BE merah-merah? Sebab dia merah. Lepas tu dia merah. Dia makan. Dia kira shadow dia makan dia lah. So, ni kuat ni. Kalau shadow dia atas. Kalau body dia atas. Lepas tu shadow lah. Lagi cantik lah body dia kan. Dia dah makan merah.
Macam double ace lah. Dia terus lah kat sini. Macam mana pun makin body je. Makin body je. Macam ni dah sniper lah. Ini memang kalau account tinggal $100 je pun boleh masuk satu lot dah, 10 lot pun tak ada lah. 10 tak ada lah. Ni spread pun dah kena lah. Ni 2 pip lah. Letaklah 3 lot kan. Kalau ada $100 dalam, boleh letak lah 2 lot lah. Bayangkan $100, tinggal $100 letak 2 lot. Lepas tu dia kat sini. Mana tadi kita main? Sini dekat sini tadi kita. So, kat sini. Mana? Terus. Dapat 225 pip. Okey lah tu kan. Cantik lah tu. Sama lah. Semua ni sama lah. I think kita makin salah. Tapi lebih kurang je lah. Sama. Sini pun sama. Kalau tengok. Kalau you study betul-betul sama. Lebih kurang. Cuma dekat sini tak tahu kenapa dia lipat. Tapi yang belakang-belakang ni kalau ikut cara entry kat sini memang jadilah. Ikut belakang-belakang ni lah. Sama je kalau you tengok belakang ni. Sama je dia punya ni kan. Dan ni pun sama sebelum dia buat ni. Masa tu kalau time tengah macam ni. Asa fleet tengah macam ni. Time tu lah. Dia memang sama lebih kurang. Sama je cucuk bawah, cucuk atas king. Lepas tu belakang ada support. Lepas tu dia memang heavy drop. Dia drop. Banyak ni dia drop. Lepas tu dia dekat belakang ni ada lagi resistance. Dia macam dia dah macam teknik pembaris lah ni. Banyak benda lah ni. Ada resistance. Lepas tu support. Lepas tu ada king. Cucuk bawah, cucuk atas. Kalau entry sini dah cantik dah. Dah dapat lah dalam 20 lebih pip. Lepas tu datang balik lagi second. Second jangan lah. Second dia tak jauh pergi. Dia dah macam dah complete dah. Lepas tu dia buat fake out. Dia buat R1, R2, R3. Lepas tu dia pom naik. Time ni lah. Boleh lagi entry. Cari atas lagi. Ni pun sama. Tengok je. H1 tengok je. Buta-buta. Ada base je masuk. Base belakang jangan abaikan. Dia ada support. Dah boleh. Dah boleh dapat lebih kurang sniper. Dah drop dalam 200 pip. 300 pip. So, macam tu je lah kan. Cuma, okay, sekarang ni je lah nak tengok kan mana dia pergi kan. So, okay, next. NZD JPY pun sama je lah kena lipat. Memang, tadi ni tengok balik NZD dah nampak dah. AUD JPY tadi, okay, NZD tadi dah sama lah. Kena lipat. Dia sama lah. AUD JPY lipat, NZD pun lipat. JPY segalanya lipat. Ni pun sama entry sini. Sebenarnya kalau nak lagi sharp, atas ni lah. Dia nampak. Dia pun sama lah. Ada resistance. Lepas tu cocok atas, dia drop. So, sini juga. Dia pun nak dapat dalam... Saya entry mana? Saya pergi entry kat sini. Kenapa? Based on ni je lah. I think entry. Tapi sama. Lipat juga. Dua-dua pun lipat. Mungkin QN level ni lah. Sebab entry kan. High, low, high. Lepas tu dia buat low. Sebelum dia low, dia buat base. So pun actually consider sniper juga. Cuma dia tak pergi jauh lah. Dia terus. Dia pergi berapa? 20 pip lebih. Lepas tu dia naik balik. Ingatkan, okey lah, naik lah. Ada lagi kan. Ada lagi ni, QM level kan. Dekat belakang ni ada fake out masa lampau yang kecil-kecil. Okey lah. Mungkin kat sini lah. Ini kali lah kan. Naik balik. Okey. Cantik dia drop. Dia dah drop dalam 40 lebih pip. Lepas tu naik balik. Naik balik. Tak apa. Tak takut sebab ada QM level sini. High, low, high, low. Lepas tu dia naik balik. Okey lah. Tak kisah naik balik. Dia naik balik QM. Lepas tu drop balik lagi sini. Time dia dah drop sampai sini. Tak nak tutup. 50 lebih pip is actually okey lah. Boleh lah kan. Tutup kan. Tamak punya pasal. Terus dia lipat ke atas. So ni tak tahulah kalau sebab kalau
ikut biasanya takkan tutup sebab apa, dia dah buat macam ada compression sini kan. So I budget dia punya price mungkin boleh terus cocok sampai bawah ni. Dia clear sampai sini mungkin area ni ke apa kan, dan baru dia continue naik. Tapi nampak gayanya dia pun tak boleh lepas yang first supply zone ni pun dia tak lepas. Apa ni kan? Lepas tu dia terus naik balik ke atas. So yang ni pun fail. Ni fail sebab tamak lah kalau 50 pip. Sebab dari sini ke sini 50 pip. 40 lebih. Kalau dari sini entry ke sini pun dalam 50 lebih pip pun okey lah. Pun bagus jugalah kan. Okey, tak apalah ni. So nak tengok kenapa, mana dia bounce kat mana atas ni. Sama lah. I think kat belakang pun sama. Mesti ada benda yang sama punya. Oh, yang ni tak clear sangat lah. Yang ni just. Oh, yang ni bahaya lah. Yang ni memang bahaya sebab dia. Tengok-tengok dia rasa macam dah nak buat fake out. Tapi kalau tengok belakang lagi sama lah. Dia pergi main kat mana area ni juga. Nampak? Dia pun main-main dekat area ni juga. Dekat ni fake out tengah high low, cocok atas, lepas tu dia drop. Kalau nak save, masuk dekat supply zone ni. Ni apa H4 ah? H4 besar H4 time frame. Kenalah. I mean, adalah dia punya ni kan. Tak adalah jauh sangat kan. Okey, dalam 20 pip. Lepas tu dia dah junam sampai 130 lebih pip. Ni tak tahulah. Mungkin kali ni lah. Ini kali lah dia nanti dia retrace balik. Lepas tu dia continue sampai bawah lah. Ini kali lah. Mungkin lah. Tapi tak entry lah. Apa guna. Cakap pun tak guna. Okay, next. Sama lah. AUD JPY. Kenapa ada lagi? Ada lagi entry AUD JPY. Entry lagi sekali atas ni. Kena lipat juga. Gila lah AUD JPY. 2 kali kena lipat lah. Sama jugalah entry pun sebab ada ni lah. Kat atas ni ke. Oh, ni entry sebab double top lah. Ingatkan double top boleh jadi. Double top ni semua tak power lah. I entry based on double top je ni kan. Masuk sini. Ingatkan okay, ada rally base drop. Lepas tu tengok price dia tengah buat compression. Okay, boleh lah try kan. Masuk double top. Tapi double top memang tak kuat lah. Dia memang naik, dia dah anggap ni sebagai fake out lah. So dia dari sini dia pergi break naik sampai king. Dia pergi jumpa king kat sini. So kalau zoom in dekat-dekat king ni ada apa? Samalah. Cocok bawah, cocok atas, belakang ada support, cocok bawah, cocok atas, draw. Zoom in lagi mungkin boleh dapat MPL ke ataupun dapat QM dekat tengah-tengah. Kalau ikut tengok ni mungkin ni kot. Ni tak consider lagi lah. Sebab dia tak ada engulfing lah. So bahaya. Tak clear lah dia punya ni. Tapi based on king dah cukup lah. Mungkin ni lah. Nampak dia ada high. Dia ada resistance. Lepas tu dia cocok atas dia drop. Then dia ada lagi supply zone kat sini. Kecil punya lah supply zone. Lepas tu tengok kena tak? Okay. Terus sniper. Tapi kemungkinan tak kena pun besar juga Jangan ingat semua kena. Ini just based on yang macam ni je lah. Tengah-tengah ni je lah. Candle ni. King ni je pun dah cukup lah. Dah cukup cari makan dah. Kalau ikut nanti nak main lagi. Kalau letak sini tak kena tau. Ni pun sama kak. Jangan pula nak juga atas-atas dia kadang-kadang king ni pun dah cukup lah. Dah cukup power dah. Ni memang sama Dia memang sama punya benda. Tapi tak kena Kalau tengok ni dia high, low. Lepas tu dia cocok atas dia drop. Sama kak. Tapi tak kena tau. Jangan dia king dah cukup cari makan dah. King pun dah kena dah. So kalau PO atas tu memang tak dapat apa-apa lah. Kosong lah. Ini pun kalau you hold 2-3 hari punya lah. Kalau 1 hari you hold, you dapat dalam 70 pip, 60 pip. Lepas tu dia naik balik. Second day, dia drop lagi. Dapatlah dalam 60-70 pip juga. Hari ketiga je, dia naik balik sampai sini. Lepas tu baru dia junam. Dalam 160 lebih pip. So kalau tengok mana dia start junam, jom kita study sebab lain kali boleh lah kita tahu kan mana nak entry kan.
So, okay, dia dah draw sampai sini, dia retrace, last dia kat sini. Ada apa kat sini? Entry kat sini sebab ada QM level je. Macam tu je, sebab ada QM level. So, it's just based on macam tu je lah. Ada QM level ni. High, low, high, low, low. Dia datang balik, dia tak masuk lagi. Dia tak kena, dia drop balik. Lepas tu naik. Dia naik. Sentuh je line ni, lepas tu baru dia junam. Yang ni tak kukuh. Yang ni kita just tengok mana datang price dia pergi mana. Kita just pergi ke QM level sajalah. Tak ada benda yang special. Tak ada macam apalah. Ada apa-apa lah. Just QM level je lah. Memang tempat-tempat QM level ni lah. High, low, low. Lepas tu, actually dia dah datang balik dah. Ni kalau M5 dia, lepas tu baru dia drop. So, tak tahulah. Ni susah lah nak cakap. Ni memang macam try luck sajalah masuk kan. Tapi kalau yang sini pun dah macam ada fake up semua. So, mungkin biasanya tunggu atas lagi kot. Mana akan masuk bawah. Tapi tengok-tengok dia dah buat macam downtrend ke apa. Ni memang susah nak cakap lah. Tak ada benda yang kukuh lah. So, it's just try luck sajalah. Okay, next GBP Cat. Okay, GBP Cat masuk sini. Sama je. Benda yang sama. Ni, tapi ini lain sikit. Ini SSR King. Ini bukan QMTR ni SSR King. Sebab dia lebih kurang, dia tak ada low-low lah. So, dia semua sama baris. Then, memang cantik lah. Sebab dia punya King dekat tengah-tengah ni. Memang cocok bawah, cocok atas, drop. Memang satu line lah. Cantik lah dia. So, entry ni, memang dapat pucuk-pucuk lah yang ni. Ini simple saja. Dia memang SSR King lah. Cikgu Mansur Safari punya lah. Kalau you nak belajar lebih, you tengok video-video Cikgu Mansur Safari lah. So, dia resistant, dia support, sama baris. Lebih kurang lah. Dia tak banyak lah beza kan. Tapi kalau QMTR dia mesti ada, dia ada low satu. Dia ada sama baris. Satu dia tengah-tengah ni mungkin dia ada yang tercocok bawah lebih sikit. Yang tu QMTR lah. Yang ni SSR King. So, dia ada significant support lah. Dia ada 2-3 support yang sama baris. And then, dekat lalas sekali, dia cocok bawah, cocok atas. Lepas tu, dia drop. Time dia naik balik ni, dia buat macam compression lah. Dia memang slow lah yang ni kan. M15, dia slow. Dia naik. Actually, dekat sini, dah macam ni lah. Nampak dah consider as a flip lah. Tapi kecil sangat daripada dia. Tak ada tenaga nak naik. So lalas dia nampak benda ni dia cocok sikit je dia terus junam. Junam pun dalam 60 lebih pip lah. Ni I think GBP Cat lah. Dia tak jauh lah GBP Cat dia pergi. Sebab kalau tengok chart dia macam pergi jauh kan. Tapi dah dalam 70 lebih pip je lah. Kalau hold lama 2 hari lah. Boleh lah sampai bawah ni kan. Bawah ni pun dalam 111 pip je. So tak interesting sangat tapi sekarang nampak dia dah buat macam fake up ni ada R1, SA Flip lah. Ni sekarang dia dah jadi SA Flip lah ni kan. So dia mesti akan tembus benda ni kalau dia nak buat fake up lah. Kalau dia nak buat penjunaman lah. So dia buat R1, R2 then dia terus naik. So tak tahulah kalau tengok balik history belakang dia suka main dekat QM level kan. So mungkin QM level ni ke ataupun QM level ni ke kan. Ini lagi power dia ada 2 resistant. Mungkin dia akan naik sampai mungkin dia akan react dulu lah kat sini sikit-sikit dulu kan. Yang besar punya drum mungkin dia akan naik sampai sini lah. Ada resistance 2. Lepas tu kalau study dalam ni mungkin ada benda yang sama lah. Tapi ni malas nak study lah. Minggu depan dulu kan. Tengok time price tengah jadi. Ni kalau study betul-betul pun tak boleh entry juga. Malas lah. Rasa tak ada mood lah kan. Okay, yang ni mana entry? Yang ni sama juga dekat sini. Sama lah. Ada QMTR ni apa. Ada support. And then okay yang ni kan dia based on just trend line saja. H1 tarik trend line. Dia dah break. Datang balik. Tengok dia dah macam tak boleh tembus-tembus teruslah entry kan. Yang ni memang based on just trend line break je tapi untuk mengkukuhkan lagi adalah dia ada QMTR, lepas tu ada King lagi dia memang naik balik sampai King lah. Tak kena pula King kat sini tak kena. Tak tahulah.
ni apa benda punya entry, tapi based on trendline breakout sajalah, tak ada benda lain. Just dia breakout, dia dah tembus trendline ni, yang ni cantumkan low dengan ni, dengan low dengan sini dia dah tembus. So dia tembus, dia naik balik, balun je lah kan. Tapi ni biasa tak main jauh-jauh lah, tak hold jauh-jauh lah. So just sampai, ingatkan paling bawah pun sampai sini je lah, dalam 50 pip macam tu lah. Saja kan ni entry kan. Tapi tengok-tengok dia pun boleh drop lagi banyak lagi. Dia drop sampai 80 pip. Okay lah, dia memang ambil supply zone yang bawah ni lah. Betul-betul tepat dia ambil supply zone bawah ni lah. So yang ni pun biasa. Okay, last ni gold. Gold semalam baru je semalam hari Jumaat. Nampak ada benda-benda ni. Pergi entry. Dapat pucuk. Tapi dia drop sikit saja. Jadi kalau go sikit je, dia pun dah ada 60 pip. 50 pip. Tapi dia tak nak. Dia nak juga naik lagi. Aduh. Ni kalau sempat close, dapatlah 50 pip. Ni pun based on this one saja masuk. Sebab ada ni je. Sama ada B merah-merah, you can call B merah-merah lah. You can consider B merah-merah. Tapi belakang tak ada kukuh punya resistance support semua tak ada lah. So just based on ni B merah-merah, tak adalah dapat pucuk kan. Belum. Tapi kalau you ambil shadow atas, dapat lah. Gold ni biasa Gold ni memang I try sedaya upaya untuk dapat sniper lah. Sebab gold ni dia punya movement banyak. Stop loss kalau you letak biasa-biasa pun at least 30, 40, 50 pip, 60 pip dia punya stop loss. So dapatlah pucuk kan. Terus hijau, terus biru sekejap je, terus biru dalam 50 lebih pip je, batu dia cocok atas. So study lagi apa hal dia, kenapa pergi atas. Atas tu ada benda ni. Nampak familiar tak benda ni? Nampak familiar tak? Nampak biasa tengok tak benda ni? Biasa kan? Kalau just marking sini pun dah kena, tapi kalau nak sniper lagi, marking yang kat shadow ni pula. Sama je, high, lepas tu dia buat resistance, lepas tu dia last cocok atas, baru dia drop. Dia dah macam QN level lah, you boleh call it QN level, MPL apa benda lah. High, low, high, low lah kan. Suka hati lah, tapi dia benda macam ni lah, dia punya bentuk kan. Terus pucuk kalau you ambil shadow atas. Tapi ambil base pun boleh juga. Dia floating sikit, lebih sikit je lah. Floating dalam lebih sikit pun 26 pip lah. Gold memang cepat Tapi tengok dia drop berapa. 130 pip. Berapa jam je ni. Entry malam time makan time dinner time malam kira dah, lepas tu tengah malam dah dapat lah 130 pip. Okay, I think that's it. Panjang juga video ni sekarang. Itu dia entry-entry yang fail dan yang jadi untuk minggu lepas, untuk trading yang sebelum ni lah, yang belakang-belakang lah, tak tahulah minggu lepas ke apa. So harap anda dapat belajar apa-apalah, anything dapat belajar. I pun harap dapat kongsikan ilmu, dapat kongsikan setup. Hingga berjumpa lagi dalam video yang akan datang. Terima kasih semua. Bye-bye.